Saya ingat bila orang samakan saya dengan sosok PMX ni, bila saya tengok balik, kadang saya tengok betul ke, saya kata, saya tengok sebenarnya tak. Mungkin ada beberapa part lah saya ingat, mungkin daripada sudut pemilihan perkataan ataupun mungkin daripada sudut lenggok, tapi suara apa semua tu saya ingat saya develop daripada zaman sekolah. Itu memang perwatakan ataupun gesture yang semula jadi. Kalau nak kepastian boleh tanya kawan-kawan saya di sekolah. Okay. Bagi saya sebenarnya kalau kita nak manage ataupun nak dictate pandangan dan juga pendapat orang lain, itu bukan tugas kita. Maksudnya orang, masyarakat, penonton, siapa saja dia bebas untuk membuat penilaian berdasarkan kepada pemerhatian dia. Tetapi kalau tanya saya, itu tidak penting. Yang penting apakah message yang ingin kita sampaikan itu sampai dan orang boleh faham. Jadi kalau nak kata tentang soal kita ini meniru, saya nak sebut sini saya tidak meniru lah kan. Okay. Jadi itu adalah saya sebenarnya. Alright. It's my original. Tapi kalau nak sebut kita ni sudah tentu dalam politik ini kita ada beberapa figura yang kita rasa menjadi inspirasi dan juga contoh. Dan saya antara tokoh ataupun pemimpin yang ada sekarang ni yang menjadi kita punya apa yang orang selalu sebut sekarang ni sebagai idola ataupun kita punya guru kita, dan sudah tentu PMX adalah guru saya dalam politik, dan saya banyak menimba pengalaman dan juga ilmu daripada beliau. Dan kalau apa yang dikongsikan bersama saya itu dianggap berkesan, maka kita akan curahkan semula, kembalikan semula untuk dikongsi bersama dengan masyarakat awam. Saya ingat kita perlu mula untuk melihat sesuatu itu daripada kacamata ataupun sudut pandang yang lebih objektif. Sudah tentu dalam politik ini dia mengambil kira pelbagai faktor, pelbagai aspek. Antaranya bagaimana cara kita mengolah penyampaian kita, kaedah penyampaian itu sendiri, sosok itu sendiri, itu semua memainkan peranan. Tetapi apa yang paling penting sekali ialah objektif yang ingin disampaikan, sikap dan juga sasiah pemimpin, message yang ingin dibawa dan juga matlamat perjuangan. Dalam hal ini umpamanya Perdana Menteri, itu sepanjang daripada tempoh dilantik sebagai Perdana Menteri itu menunjukkan prestasi yang luar biasa. Saya ingat, jangan tanya saya lah, kalau boleh tanya kepada penjawat-penjawat awam umpamanya yang menyusun jadual dan sebagainya, melihat pergerakan dia, kerja kuat dia, jadual dia. Saya ingat dulu waktu jadi ketua pembangkang, kalau saya ikut serta dalam program ataupun aktiviti di lapangan, itu disusun itu satu hari boleh cecah 16 program. Bayangkan. Jadi pendekatan yang sama juga digunakan dalam kerajaan yang ada pada hari ini. Dan satu hari mesti tidak ada tempoh waktu tu di waktu rehat ataupun ada sedikit, kalau ada jarak sikit waktu tu pun, kalau waktu tempoh masanya itu munasabah, dia akan cari juga jalan bagaimana tempoh waktu itu dapat dimanfaatkan setidak-tidaknya untuk bertemu dengan rakyat. Sekarang ni kalau kita tengok waktu umpamanya macam solat Jumaat kan, sekarang ni Zuhur tu awal pukul 1 kan, solat kabinet hari Jumaat biasanya dia akan habis lewat, tapi dia akan cari juga jalan macam mana boleh gunakan dan manfaatkan ruang dan waktu tersebut untuk menunaikan solat di masjid. Kalau sekarang ni masjid yang berhampiran di kawasan, dan sama ada dalam Putrajaya ataupun di luar kawasan Putrajaya. Apa message? Walau bagaimana sibuk sekalipun kita pemimpin, apatah lagi sebagai seorang Perdana Menteri, tugas untuk menyantuni dan dekat dengan rakyat dan juga masyarakat itu adalah suatu tuntutan sebagai seorang pemimpin. Kerana kadang-kadang bila kita berada di atas ini, kalau jarang turun ke bawah bergaul bersama rakyat, itu kita tak tahu realiti dan keadaan yang sebenar. Setidak-tidaknya berada di kalangan dalam kelompok masyarakat itu, kita dapat melihat, menilai dan mendengar sendiri beberapa pandangan dan juga maklum balas. Dalam ruang dan juga ruang lingkup tugas dan juga tanggungjawab saya sebagai sosial politik, antara lainnya adalah untuk memberi pandangan
dan juga cadangan kepada Perdana Menteri. Jadi apa cadangan? Perdana Menteri Keuangan. Jadi saya ada ruang bersama dengan dia, FaceTime dan sebagainya. Jadi ruang itu digunakan dalam perjumpaan mingguan untuk menyampaikan pandangan-pandangan, bukan hanya pandangan sekadar pandangan saya, tapi pandangan dengan masyarakat, kumpulan masyarakat, pemain industri dan sebagainya, yang mana sebahagiannya itu adalah tugas kita untuk engage dengan kelompok ini. Kerana Yang Amat Perdana Menteri dia sibuk, tak ada masa, dan saya ingat Yang Amat Perdana Menteri dia sebagai seorang pemimpin presiden parti pun, kalau Tuan Syed boleh lihat sendiri, kritikan yang diterima bukan hanya kritikan daripada pemimpin pembangkang, ahli-ahli parlimen daripada blok pembangkang, tetapi daripada ahli parlimen parti sendiri, daripada kerajaan. Dan saya ingat semua orang tahu bahawa dalam keadilan ini adalah merupakan sebahagian daripada cara kita berpolitik, kerana pada asasnya kita pegang tentang prinsip ataupun proses demokrasi itu. It's a noisy process. Ia adalah proses yang bingit, yang bising, yang riuh. Jadi selagi mana ianya itu tidak melanggar tata cara dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan disiplin organisasi dan sebagainya, maka silakan kritik. Tetapi jangan pula mencemooh dan mencela. Itu beza dia. Kita kena tahu. Tuan Syed tadi, dia ada kebaikan dia dan dia ada setback. Bukan, mungkinlah kadang-kadang tu dia menyebabkan dia orang luar tahu pula tentang perihal-perihal dalaman. Tetapi kebanyakannya menurut pemerhatian saya yang dibincangkan di khalayak umum dan khalayak awam ni adalah perkara-perkara yang berkaitan, itu tidaklah bersifat terlalu sensitif. Dia perkara yang I think public deserve to know. Cuma tinggal lagi cabaran kita ialah bagaimana kita dapat menguruskan organisasi ini dengan lebih baik. Maksudnya kalau dibandingkan daripada sudut itu, ada parti lain itu dia mungkin dia punya daripada sudut amalan dia itu tidak terlalu terbuka dan dia mampu untuk mengurus persepsi. Betul. Umpamanya. Tetapi kita tidak begitu. Tetapi alhamdulillah juga dalam masa yang sama we manage to survive. Dan ini mungkin menjadi satu tarikan untuk golongan muda khususnya untuk masuk bersama dengan kami, kerana kita meraihkan pendapat semua pihak dan sesiapa saja boleh melontarkan pandangan dan juga cadangan. Saya jadi Hang Nadim tapi dengan cara yang tersendiri. Dia tidaklah bermaksud apabila kita itu vokal, kita harus melalak sentiasa mencari, seolah-olah ingin mencari perhatian, mendapatkan perhatian daripada semua pihak, dan juga menjadi tugas dan tanggungjawab kita. Umpamanya seperti saya yang ada jawatan di dalam parti ini, untuk tunjukkan satu sikap pendekatan yang lebih lunak, yang lebih baik, supaya orang lain juga boleh, kalau ada yang suka dengan pendekatan yang sedemikian, dia boleh ikut. Dia boleh tengok, kalau baik ikutlah, kalau dia rasa tak baik buatlah, ikut preference masing-masing. Tidak ada apa halangan, melainkan seperti yang saya sebut tadi lah, kalau ianya melibatkan tentang soal pengkhianatan, bukannya kita tak pernah ambil tindakan, dah khianat buanglah, seperti yang terjadi kepada beberapa pimpinan sebelum daripada ini kan. Tetapi secara asasnya tugas kita ini dalam politik ini bukan hanya sekadar untuk kita mengecapi kedudukan ataupun kuasa saja, tapi tugas dan tanggungjawab orang politik juga adalah untuk mendidik. Yang kalau tidaknya mendidik orang yang paling hampir dengan kita, itu anggota-anggota kita, ahli-ahli kita. Dan yang paling besar itu adalah untuk mendidik masyarakat di luar sana. Saya ingat kita perlu perkukuhkan kekuatan parti dalam keadaan ini. Kalau kata PH itu, maksudnya kena lebih banyak ruang untuk berbincang, memperkukuhkan lagi persefahaman dengan melaksanakan program dan juga aktiviti. Kerana di akhirnya yang kita kena faham struktur pemerintahan dan juga politik dalam negara ini, dianya bermula daripada platform itu ialah platform politik.
Saya ingat dalam hal ini, tentang bila kita sentuh tentang soal sentimen orang Melayu dan sebagainya, long term solution ialah You only have 3 more years. menggunakan peluang dan juga kedudukan ini untuk memberi pendidikan kepada masyarakat, mencerahkan masyarakat. Tinggal lagi cabaran kita yang ada pada hari ini ialah kita terpaksa berhadapan dengan satu kelompok yang selalu menggunakan sentimen kaum dan juga sentimen agama ini sebagai alat dan juga peluru untuk menyerang musuh politik. Itu kena tanya kepada kepimpinan PAS. Kerajaan yang ada pada hari ini, bukan hanya kerajaan yang ada pada hari ini, Tuan Syed, kalau saya boleh tambah sikit. Saya nak imbau semula dan singkap semula sejarah awal penubuhan kerajaan. Buat pertama kali dalam sejarahnya, tidak ada satu gabungan parti yang memperolehi majoriti mudah di dalam parlimen. Dan keadaan itu menuntut pemimpin-pemimpin politik yang ada dalam negara ini untuk duduk bersekali, berbincang. Dan tawaran dan juga cadangan penyelesaian yang dilontarkan oleh Seri Paduka Baginda di Pertuan Agong itu untuk membentuk kerajaan perpaduan, itu cuma disahut oleh pimpinan di peringkat Pakatan Harapan Barisan Nasional dan juga rakan-rakan di Sabah dan Sarawak, dan ditolak mentah-mentah oleh Perikatan Nasional. Jadi sepatutnya kalau kita tahu menggunakan hikmah dan juga kesempatan yang ada pada ketika itu untuk kita membuat semula penjajaran politik, atas sebab untuk kita nak pastikan bahawa kita dapat hentikan segala pertelingkahan, kemelut politik yang membawa kepada kemelut ekonomi dan berbagai lagi permasalahan. Ruang sudah terbuka. Tetapi mungkin pada ketika itu tidak ada scheme of thing yang menarik untuk ditawarkan kepada pihak di sebelah sana. Jadi dia terhenti setakat itu. Dan dalam ruang lingkup demokrasi ini kita menghormati keputusan itu. Dan dalam apa jua keadaan sekalipun sekarang ini, ruang itu kalau pihak di sebelah sana ingin menyatakan sokongannya kepada kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari ini, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum.